Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ni kita nak belajar untuk bab 2 which is numerical method. So, ada 2.1 dengan 2.2. So, 2.1 untuk cari nilai variable. So, kita akan proceed dulu dengan kaedah yang pertama which is Gaussian elimination method. So, first of all, apa yang perlu kita buat untuk step yang pertama ni, kita kena tukarkan persamaan kita kepada bentuk AX equals to B. Kita akan asingkan number kita dengan variable. Once kita dah tukar dia dalam bentuk AX equals to B, dan kita tukar dia dalam bentuk augmented matrix. Augmented matrix ni dia combine matrix A dengan matrix B. Okay, so next, once kita dah tukar dia kepada bentuk augmented matrix, so kita akan tukar A21, A31 dengan A32 kepada kosong dengan menggunakan konsep row operation. And last one, bila 3 ni dah kosong, so kita akan boleh cari nilai X, Y, Z dengan compare sebelah kiri dengan sebelah kanan. So kita tengok example ni tahun Jun 2019. The question asks you to find X, Y, Z by using Gaussian elimination methods. Okay, so ni soalan dia. So first of all, bila kita jumpa soalan macam ni, apa yang kita perlu buat? Check, make sure semua variable dalam kedudukan yang sama. So kat sini kita nampak persamaan yang kedua ni tak sama dengan yang lain. So kita susun dia kepada 4x tambah 3y tambah z sama dengan 3. Once dah siap, okay, baru kita ikut step by step kita, which is step yang pertama kita, ax sama dengan b. So a akan jadi 1, 2, negatif 1, 4, 3, 1, 2, 2, 3. So X kita adalah variable yang dia bagilah, X, Y dengan Z. Kalau soalan kita pakai A, B atau C, so kita pakai kat sini dia akan jadi A, B, C. B adalah value sebelah equal sign kita ni. Okay, so next step, once kita dah susun semua dalam bentuk X sama dengan B, so you tulis semula dalam bentuk augmented matrix ikut step kita. So dia akan jadi 1, 2, negatif 1, 4, 3, 1, 2, 2, 3, and then kita combine terus dengan B, A, B. Okay, konsep augmented matrix. So step yang kedua, baru kita tukarkan warna merah ni. Ini posisi untuk A21, A31, A32, row 3, kolom 2. Macam ni kita nak tukarkan dia kepada kosong. So first check dua benda yang pertama yang kita kena tukar, A21 dengan A31. Okay, sometimes dia bergantung kepada soalan lah yang mana yang senang. Kalau yang senang A21, so tukarkan A21 dulu. Kalau A31 yang senang, so tukar A31 dululah. So untuk soalan yang ni, okay, so kita tengok dua-dua pun senang. So I proceed terus dengan A21. Kita terus tukar dengan A21. So macam mana kita nak buat? Macam mana nak jadikan dia kosong? So 4 kena tolak dengan 4 untuk jadikan dia kosong. So macam mana nak jadikan 4 ni kosong? So kita akan pakai row 1, row 1 dengan row 2 untuk jadikan. So 4 darab dengan row 1 minus dengan row 2 sama dengan row 2. Maksudnya perubahan dekat row 2. So dia akan jadi 4, masukkan row 1 ikut formula kita, 4 darab 1 tolak row 2 kita. So kita akan dapat
kosong. Okey, proceed lagi sebab kita ada 3 orang dalam row kita. So masukkan lagi 4 darab 2 tolak 3. So dia akan jadi 5. So next 4 darab negatif 1 tolak 1. So negatif 5. And last one, bahagian yang ni pun kita kena tukar jugalah sebab kita buat row operation. So 4 darab 2 tolak 3. So kita akan dapat 5 juga. So hasil ni kita akan dapat macam ni. Nampak tak ada perubahan dekat row number 2 kita? 0, 5, negatif 5 dengan 5. Next step, kita nak jadikan yang ni kosong, A31. So kita nak pakai row yang mana? So kita pakai balik row 1 dengan row 3. Kenapa kita tak boleh pakai row 2? Sebab row 2 automatically kosong. Kita nak jadikan row 3 ni kosong. So cara yang paling mudah kita pakai row yang pertama. So sama macam tadi. So 1 nak tolak 2. So kita akan dapat baki negatif 1. So apa kita buat? Kita darabkan 2 pada row 1. So 2 row 1 minus row 3 equals to row 3. So masukkan dalam formula sama macam tadi. 2 darab 1 tolak 2. So kita akan dapat kosong. So yang seterusnya 2 darab 2 tolak 2. So kita dapat 2. Okey, untuk elemen yang ketiga dekat row 1, so masukkan juga 2 darab negatif 1 tolak 3. So this one kita dapat negatif 5. So last one 2 darab 2 tolak 5. So 4, 5, negatif 1. Okey, bahan pada row 3 kita kosong, 2, negatif 5, negatif 1. Daripada step yang pertama dengan step yang kedua ni, hasil kita dapat yang ni A21, A31 kita dua-dua dah sama dengan kosong. So last objektif kita nak jadikan A32 juga sama dengan kosong. So macam mana kita nak jadikan A32 ni sama dengan kosong? Okey, ada yang kata boleh pakai row 1. No, kenapa kita tak boleh pakai row 1? Sebab dekat depan ni dah kosong. Okey, bila dipakai row 1 dengan row 3, so 1 tolak kosong, so yang ni akan jadi 1 balik. So kita tak boleh ambil row yang pertama. So kita terus ambil row kedua dengan row ketiga. Okey, since kita nak buat row 2 dengan row 3, so check macam mana nak cancelkan row 3 ni, macam mana nak cancelkan 2 ni kepada kosong. Kita akan pakai 2 row 2 tolak dengan 5 row 3. Okey, sebab 5 darab 2 10, 2 darab 5 10. So 10 tolak 10 kita akan dapat kosong. Reminder, kita nak jadikan 2 ni kosong. Sebab tu kita buat 2 darab row 2 tolak 5 darab row 3. Masukkan dalam formula kita 2 row 2. So kosong ni nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Sebab kalau yang minus, kosong tolak kosong, you still dapat kosong. Ok, so proceed dengan nilai yang seterusnya. 2 darab 5 tolak 5 darab 2. So kita kalkulate, you all akan dapat 10 tolak 10 sama dengan kosong. 2 darab negatif 5 tolak 5 darab negatif 5. So press calculator, so kita akan dapat negatif 10 plus 25. So final answer kita adalah 15. 2 darab 5 tolak 5 darab negatif 1. So 10 plus dengan 5, so kita akan dapat 15. So perubahan pada row
kita yang ketiga adalah kosong, kosong, 15, 15. Sama macam tadi, row 1 dengan row 2 tak ada perubahan. Okay, so ni adalah main objektif untuk step yang kedua, untuk jadikan A21, A31, A32 sama dengan kosong. Kenapa? Sebab nanti you akan nampak dekat sini ada satu value, dua value, tiga value. So next, once kita dah siap macam ni, okay, macam saya cakap tadi, kita dah ada satu value sahaja, bahagian bawah ada dua, bahagian atas ada tiga. So kita boleh terus compare, sebab yang ini adalah A, matrik A. Ingat balik step 1, ni adalah matrik B. So daripada sini, kalau I tulis balik dalam bentuk equation, so yang ini akan jadi 1x tambah 2y tolak z sama dengan 2. Ok, so orang bawah dia akan jadi 5y tolak 5z sama dengan 5. Kenapa kat depan ni tak ada? Sebab x kita dah kosong, so tak perlu tulis lagi kosong x. Sama macam dekat bawah, kita dah tak ada nilai x dengan nilai y, so terus proceed dengan 15z sama dengan 15. Okay, so daripada equation yang ni, kita boleh terus cari x, y dengan z. Okay, so 15z sama dengan 15. So compare lah. Next, 5y tolak 5z sama dengan 5. Lagi 1x plus 2y minus z equals to 2. So daripada tiga persamaan ni, you dah nampak siap-siap. Pada awal lagi kita dah nampak kita boleh cari nilai z. Macam mana? This one operasi darab, so move to this side, dia akan jadi divide. So 15 divide by 15, you will get 1. So automatically kita akan dapat z is equals to 1. Once you dah dapat nilai z, you boleh substitute dalam persamaan yang kedua. 5y tolak 5z dah jumpa sama dengan 1. Okay, so calculate 5y minus 5 equals to 5. So this one negative, move to this side, it will become positive. Sama dengan 5 tambah 5. So 5y equals to 10. So y is equals to 10 divided by 5. So your answer should be 2. Final, apa yang kita buat? Kita cari untuk x pula. Macam mana? Sama macam konsep yang tadi, substitute value. Okay, x plus 2, y dah jumpa 2, z dah jumpa 1. Okay, so macam biasa, kembangkan, buka bracket, solve. Okay, this one you akan dapat 3 lah. Kalau you tak nak solvekan dekat sini, nak pindah sebelah, siap-siap. Yes, tak ada masalah. So 3 minus 4, you akan dapat x is equals to negative 1. Okay, kita boleh check pakai calculator, pakai equation. So kita akan dapat jawapan yang sama, yang mana x equals to negative 1, y is equals to 2, z is equals to 1. Okay, so that's all for today. Thank you.